hingga 5. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Dengar, alhamdulillah Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz Dr. Muhammad Marzuki dengan bacaan pembukaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Dan seterusnya kami mempersilakan Encik Ahmad Arif Sudi yang akan membacakan ayat dari surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2. Dipersilakan Encik Ahmad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Sadaqallahu. Terima kasih Encik Ahmad Zuhdi, Encik Ahmad Arif Zuhdi dengan ayat pertama dan yang kedua. Seterusnya dipersilakan Encik Razid bin Mat Supai dengan ayat ketiga dan keempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawati tara fi khalqir rahmani man tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Razid. Dan seterusnya untuk ayat terakhir dari surah Al-Mulk, silakan Tuan Muhammad Nasyaruddin. Silakan Nas. Terima kasih Cik Jais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Nas, suara Nas. Tak dengar? Saya ulang balik. Ulang balik Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Dan saya akan bacakan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan di akhirat. Memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit. Dan demi sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menculang-culang. Sadaqallahul Azim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan bacaan surah Al-Mulk ayat pertama dan kelima dan terjemahan itu tadi, maka program kerohanian yang akan dibimbing oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Marzuki, Dr. Ahmad Marzuki, yang berjudul Sumber Allah Sumber Kekuatan, yang akan ditunjuk dari surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Kita mulakan majlis hormat yang mempersilakan Al-Fadil Dr. Ahmad Marzuki. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat berada insya-Allah dalam hari yang ke-14 Ramadan Mubarak insya-Allah. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita berkesempatan untuk menghabiskan Ramadan kita pada kali ini insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya mula dengan memetik kata-kata Ibn Qayyim. Qira'atu ayatin bitafakkurin wa tadabburin wa ta'akkulin khairun min khatmatin bi tadabburin wa tafahhumin. Membaca satu ayat dengan difahami, Al-Quran difahami, ditadabbur, dita'akkul, lebih baik daripada khatam Al-Quran tanpa ditadabbur dan difahami. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan mati Allah sekalian, ini kali yang rasanya majlis kita yang ke-6 sepanjang tempoh ini. Jadi insya-Allah daripada yang pertama sampai yang ke-6 ni insya-Allah kita mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita sampai kepada tujuan Quran supaya ayat-ayat itu ditadabburkan dan insya-Allah dia akan memperoleh kita agar kita beroleh iman dan ilmu daripada apa yang kita lakukan insya-Allah. Amin ya Allah. Surah Al-Mulk yang kita bincangkan pada pagi ini insya-Allah merupakan surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Dan mengandungi 30 ayat, ya, 30 ayat. Saya percayalah ramai yang hafal, ramai yang sentiasa baca. Ya, secara keseluruhannya, secara umumnya, ya, surah Al-Mulk ini, ya, boleh kita nak ibaratkan sebagai wake up call. Allah nak gerakkan kita, ya, kepada umat manusia yang sedang tidur, yang sedang lena dengan kesyirikan, yang sedang lena, maknanya tak ambil perhatian terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingat, kita tengok ayat ni daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-30, dia banyak menyentuh persoalan akidah yang seharusnya yang menjadi tunjang kepada kehidupan seorang mukmin itu insya-Allah. Baik, jadi sebelum kita terus kepada ayat-ayat, ya, terdapat beberapa kelebihan daripada surah Al-Mulk ini dan saya percaya ramai yang hafal, ya, ramai yang hafal, ramai yang sentiasa baca. Okey. Di sana terdapat beberapa hadis yang menceritakan,
tentang kelebihan surah Al-Mulk ini, walaupun di sana banyak hadis-hadis yang dhaif, yang lemah yang diceritakan tentang hadis ini, tetapi kita mengambil dia sebagai untuk fadail amal, fadilat kita beramal dengan antaranya ia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta liyaqra alif lam mim surah sajadah, wa tabarakallazi biyadihil mulk. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur melainkan setelah membaca surah sajadah dan surah al-mulk. Yang ini saya rasa maknanya biasa kita buat lah. Bawah tu saya letakkan status hadis untuk rujukan. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat di situ menjadi satu amalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa membaca surah ini sebelum baginda tidur pada setiap malam. Yang kedua, kelebihan surah Al-Mulk ini juga ia sebagai membawa syafaat ke syurga. Berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratun minal Quran ma hiya illa salasuna ayat khasamat an sahibiha hatta adkhalatul jannah wa hiya tabar. Dalam Quran terdapat satu surah yang ada 30 ayat. Yang ada 30 ayat, di mana 30 ayat itu kalau siapa yang membacanya dia akan memberikan syafaat. Ayat itu memberikan syafaat kepadanya sehinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia itu adalah surah Tabar. Surah yang kita sedang lihat sekarang ini. Surah Tabar kallazi dia. Dan satu lagi kalau kita lihat satu hadis, tabarakallazi biyadihil mulk hiya munjiyah min azabil qabr. Surah Tabarak ini dikatakan sebagai penyelamat daripada azab kubur. Di mana riwayat Abdullah bin Mas'ud katakan bahawa surah ini menjadi penyelamat daripada azab kubur yang dikenali sebagai munjiah. Daripada tiga-tiga tadi kita dapati bahawa itulah dia kehebatan surah Al-Mulk ini. Itulah kelebihan surah Al-Mulk ini yang boleh kita amalkan insya-Allah. Dan saya percayalah di banyakkan masjid dan surah di negeri Johor ni, banyak masjid yang dah buat dia baca surah Al-Mulk ni selepas solat Isyak. Jadi bila balik ke rumah tu, alhamdulillah dia dah baca dah. Pada orang yang beramal dengan setiap malam tu, alhamdulillah. Baik. Okey, jadi kita akan mula pada ayat yang pertama pada surah ini insya-Allah. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nak bagikan beberapa pasal dalam ayat ini. Kita lihat yang pertama dah. Tabaraka. Maha berkat. Kita kata maha berkat. Jadi maha berkat itu, apa dia maha berkat? Serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Dan memanglah ia maha kuasa lagi atas setiap sesuatu. Kita lihat kepada tabar. Maha berkat ni apa dia? Dia kata berkat ni. Berkat ni dia kata lihat dari segi huraian dia. Dia ada dua elemen pada barakah, pada perkataan berkat. Pertama dia menunjukkan bertambah. Barakat tu semakin bertambah. Yang kedua dia kekal. Barakat tadi dia kekal. Dia kekal bukan sementara, tapi maknanya dia semakin banyak kita dapat manfaat dia itu. Katakanlah sebagai contoh majlis ilmu kita ini. Majlis ilmu kita ini merupakan satu majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat mendoakan siapa yang ada dalam majlis ilmu. Jadi kehadiran kita dalam majlis ilmu ini, kita mendapat ilmu, kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik, lebih sungguh dan sebagainya. Jadi itu sebagai contoh sebagai barakat. Jadi kita kena faham juga lah bahawa Allah itu, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, pada permulaan Al-Mulk ini, bila dibincangkan tentang barakah itu, Allah itu maha berkat sebagai zat yang maha agung dan sempurna. Ayat ni kita lihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb kita. Jadi
keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia memberikan maknanya begitu banyak barakat kepada manusia. Jadi hakikatnya sampai kepada manusia kita apabila kita buat amal-amalan yang Allah tetapkan dan kita akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita kena faham kat situ bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang menentukan sama ada dia barakah ataupun tidak. Kerana ada juga manusia yang orang pergi mengambil barakah daripada manusia. Katakanlah perbuatan-perbuatan, katalah pergi jumpa Tok Alim, kubur Tok Alim sebelum pernah berlaku zaman-zaman dahulu, pergi jumpa orang alim sana, orang alim sini minta barakah. Tak pijak, katakanlah orang Pulau Besar, Melaka katakan. Dia pergi kat Pulau Besar tu, pijak dulu tanah kat Pulau Besar tu, katalah ada makam orang alim kat situ. Sebelum dia pijak bumi ni, atas dunia yang betulnya. Jadi barakah itu barakah yang tidak betul. Yang maknanya manusia tidak boleh beri barakah kepada orang lain. Nanti kita lihat, jadi kerana kita lihat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan barakah kepada kita. Okay. Saya nak buat beberapa contoh lah. Kita katakan bila kita ceritakan tentang barakah ini, banyak amalan-amalan sunnah yang ada keberkatan. Okay, kita ambil 2-3 lah bagi contoh. Amalan sunnah seperti Quran, kata-kata Quran. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi ashrin amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun lam wa lam harfun wa mim harfun." Baik. Maksud dia kita nak tunjuk bahawa baca Quran ni satu daripada barakah yang sampai datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita baca dia, Allah memberikan keberkatannya kepada kita. Nabi kata siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, hari ini kita baca Quran, surah Al-Kahfi. Satu huruf tadi, tabaraka. Tabaraka tu. Tengok ada berapa huruf kat dalam tu. Tabaraka. Okay. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Jadi, kalau kita lihat, satu huruf je, Allah kata, alif, lam, lam, ha. Allah. Alif, lam, lam, ha. Berapa huruf? Ada 4 huruf. Maknanya ada 4 kebaikan di situ. Satu kebaikan menyamai 10 gandaan. Nabi kata satu kebaikan tu menyamai 10 gandaan. Tidaklah katakan alif lam mim itu satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi di sinilah saudara, tuan-tuan dan dimati Allah sekalian, kalau kita dekat dengan Quran, dalam Ramadan terutamanya sekarang ini, kita penuhkan masa kita dengan Al-Quran, baca Quran, tilawah Quran, bayangkan berapa kali ganda pahala yang kita dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah barakah Quran. Tak rugi, 1 sen pun tak rugi pada kita. Jadi pastikan kita hari yang ke-14 sepatutnya kita telah baca 14 juzuk. Sepatutnya lah. Jadi mana kalau lambat tu tak apa. Kita mengangkat baca, banyak lagi kelebihan di sana. Jadi itu barakah yang pertama sebagai contoh untuk kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kita. Okey. Kita tengok yang kedua sebagai contoh, zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'in. Allah kata bahawa zikir kepada Allah itu memberi ketenangan kepada hati. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, "Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dan sesungguhnya zikrullah itu adalah pekerjaan yang sangat agung. Hebat siapa yang sentiasa zikrullah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana kita dengan zikrullah. Katakanlah lafaz astaghfirullahalazim tu antara zikrullah yang sepatutnya kita sebut. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah, kan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni seorang yang maksum, yang tidak melakukan sebarang dosa. Ada riwayat mengatakan Rasulullah setiap hari sebut astagfirullah tu 70 kali. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah sebut astagfirullah tu setiap hari 100 kali. Itu orang yang tidak berdosa.
lagilah kita ni yang sentiasa melakukan, ya, tersengaja ke tak sengaja ke, patutnya lagi banyaklah kita berzikrullah. Ya. Jadi zikrullah ni siapa yang sentiasa berzikrullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar ke, konsisten setiap hari, masya-Allah, dia dapat barakah, ketenangan dan sebagainya. Kerana Allah janjikan, ala bi zikrillah tatma'in. Hati dia jadi tenang. Itu dia barakah daripada zikrullah. Okey. Yang ketiganya, tengok satu hadis lagi. Nabi sebut, Ala unabbi'ukum bi khairin a'malikum wa arkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min ata'iz zahabi wal warqi wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naquhum wa yadribu a'naqukum. Qalu wa zalika ma huwa ya Rasulullah wa la zikrullah azza wa jalla. Maukah kamu, kata Nabi, aku kabarkan kepada kamu tentang amalan kamu yang paling baik. Ya, amalan yang paling baik, paling bersih sisi Tuhan kamu, paling mengangkat darjat kamu. Ini keterangan, ya. Paling mengangkat darjat kamu. Lebih baik untuk kamu daripada membelanjakan emas dan perak. Kalau kita banyak harta pun, yang ni lebih baik. Lebih baik untuk kamu daripada kamu berdepan dengan musuh kamu lalu kamu penggal leher dia, musuh Islam, dan mereka juga memenggal leher kamu. Maka para sahabat bertanya pada Rasulullah, apa dia wahai Rasulullah? Apakah amalan itu yang lebih baik daripada harta yang kita ada itu? Baginda pun menjawab, qala zikrullah azza wa jalla. Kamu melakukan zikrullah, ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan satu amalan kita. Yang dikatakan sebagai barakah, zikrullah itu. Okey, tapi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i du'a hina yabqa sulusul lail akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man sa'aluni fa'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfirlah. Hadis daripada Imam Bukhari rahimahullah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu tabaraka wa taala turun ke langit dunia pada setiap akhir sepertiga malam. Jadi katalah dalam bulan Ramadan begini. Sepertiga malam itu katakanlah selepas pukul 3:30 hinggalah kita habis sahur. Ya. Lalu berfirman, ya, Allah turun ke langit lalu berfirman, siapakah, ya, man yad'uni, siapakah yang berdoa kepadaku? Kita ingat siapa yang pada waktu itu kita bangun sahur itu, siapa yang berdoa kepada dia. Dia boleh nampak, Allah tahu siapa yang berdoa pada. Fastajib lahu. Dia doa, aku akan perkenankan doa dia. Man sa'aluni fa'tiyahu. Siapa yang ada minta kepada aku, aku akan tunaikan, kata Allah. Man yastaghfiruni. Siapa yang memohon istighfar, memohon ampun padaku, aku akan ampunkan. So, tuan-tuan, ya, kita lihat hebatnya, ya, doa di pagi hari. Ya, di waktu yang ada kita ada sekarang ni, jadi kita tak amat rugilah, ya, siapa yang tidak memanfaatkan sepertiga malam dalam bulan-bulan Ramadan. Dalam bulan-bulan Ramadan mungkin amat rugi. Jadi kita bawa mana doa kita, istighfar kita, permintaan kita, ya, pada waktu sepertiga malam. Jadi ini, ya, kita katakan sebagai kehebatan, ya, kehebatan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hebatan doa, wa qul rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah, kata Allah, aku akan perkenankan doa itu. Ya. Jadi barulah kita masuk kepada ayat yang pertama, ya. Jadi kita tadi itu cerita tabar, baru tabarakah. Ya, jadi kita nampak pada ayat yang pertama itu
Masih tabarakah itu yang dimasukkan tabarakah. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan begitu barakahnya kepada manusia. Banyak ya amal-amal kita yang boleh membolehkan kita mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sambung lagi allazi biyadihil mulk. Ya. Allazi biyadihil mulk. Yang merah tu ya. Tuhan Allah yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Ya, Allah yang menguasai pemerintahan. Allah yang menguasai pemerintahan. Ya. Ibnu Abbas dia menafsirkan ayat ini. Apa yang dimaksudkan biyadihil mulk? Ya, tabarakallazi biyadihil mulk. Allah yang menguasai kerajaan ini. Tengok, cantik Ibnu Abbas tafsirkan ayat ini. Yang pertamanya kata Ibnu Abbas, yu'izzu man yasha. Ya, Allah muliakan siapa yang dia kehendaki kerana dia ini memiliki alam ini. Ya, dia ini memiliki kerajaan dunia dan akhirat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kerajaan di dunia dan kerajaan di akhirat. Bukan macam manusia. Manusia ada tempat-tempat tertentu dia memiliki kerajaan dia di negeri ini, di negeri ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia memiliki segala-galanya. Dan itulah ya yang dimasukkan kata Ibn Abbas dengan Allah memiliki kekuasaan itu, Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan, ya kita semua ni nak jadi seorang yang mulia, masuk ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah pilih kita, ya. Siapa yang Allah pilih dia jadi mulia, maka dia jadi mulia. Jadi kalau siapa yang buat amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tadi kita sebut tadi, insya-Allah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat catat, ya. Rokib hati ada segi kanan kita, catat apa yang kita buat, apa amalan kita, dibawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey. Yang kedua kata Ibn Abbas, wa yuzillu man yasha. Allah menghinakan siapa dia kehendaki. Kalangan manusia itu, ya, Allah boleh hinakan. Orang ni Allah hina dia. Kenapa? Kerana kesombongan dia. Kerana keculupaian mulut dia, celupa sangat mulut dia kepada Allah. Allah hina dia. Ataupun kerana maknanya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut orang yang macam ni kerana dia akan menjadi ada ahli neraka nanti. Auzubillah min zalik. Ya. Okey. Yang ketiga kata Ibn Abbas, yuhyi wa yumit. Allah itu dia boleh menghidupkan dan mematikan seorang. Dia boleh hidupkan orang, dia boleh mematikan seorang. Nah ini ya, kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kalau Allah kata mati, matilah. Allah hidup. Kekuasaan Allah. Wa yughni wa yufkir. Allah Taala menjadikan seorang itu kaya dan fakir atau fakir. Ya. Kita usahalah macam mana ya nak jadi kaya tapi tak kaya-kaya. Ya. Kita usaha tapi tetap fakir juga. Mungkin kita kurang bersedekah. Ya. Mungkin katakanlah ya kita dah bergaji banyak tapi tak cukup juga. Mungkin kerana kita tak nak infakkan duit kita fisabilillah. Katalah gaji kita 2,000. Berapa sen, berapa dalam satu bulan tu banyak mana yang kita infak fisabilillah. Jadi barakah itu tidak ada. Lagi banyak gaji, lagi banyak, lagi kerekup. Jadi orang tu dia tak kaya-kaya, dia akan jadi terus fakir. Ini makna ini kehebatan Allah akan tetapkan begitu. Ya. Dan kata yang kelima, wa yu'ti wa yumna. Allah tu memberikan anugerah dan boleh menahan anugerah kepada seseorang. Orang tu nak jadi hebat, Allah tak bagi lagi. Allah jadi berjaya, Allah tak bagi lagi. Mungkin kerana adalah sebab-sebab dia. Ya. Jadi kita nampak kat situ kesemuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kesemua kita di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya kita pergi kepada ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Wa huwal azizul ghafur. Saya tertinggal ayat tadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lagi ya. Dan Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu. Ya. Ini yang kita cerita tadilah. Baik. Kemudian ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup. Ya, adanya mati, ada yang hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kita. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya?
Dan ia Maha Kuasa membalas amal-amal kita. Lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi ayat ini cantik, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Jadi apa maksud dia situ? Allah yang kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah cerita kematian dulu. Ya, kita tengok ayat Allah cerita tentang khalaqal mauta dulu. Maut dan hidup. Ya, mentakdirkan adanya mati dan hidup. Kenapa tak hidup dulu baru mati? Okey, tapi mati dulu baru hidup. Okey. Ya. Kerana kita lihat situ ulama mufassirin, ya, menafsirkan bahawa kematian itu merupakan proses pertama daripada alam dunia ke alam barzakh. Ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala ambil, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya berdapat khabar pak saudara saya meninggal baru 10 minit lepas. Okey. Jadi kematian itu adalah proses pertama daripada alam dunia ke alam barzakh. Pada bermulanya kehidupan kita bermulanya apabila kematian itu. Jadi hidup yang kekalnya bermula dengan kita mati, kita meninggal dunia. Baru bermula kehidupan kita yang kekal selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara. Jadi kerana itulah, ya, disebutkan kenapa mati dulu. Ahli tafsir mengatakan supaya manusia mengetahui bahawa kematian itu adalah suatu yang perlu diambil berat. Ya, sepatutnya satu yang perlu diambil berat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Jangan larilah. Tak boleh ngelak. Kalau Allah kata mati, matilah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi bila berada di alam yang sana, Allah akan paparkan segala apa yang kita buat, ya, atas dunia ini. Jadi kerana itu tuan-tuan, ya, apa tujuan, ya, Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Ya, apa tujuan dia? Ayat tadi menjelaskan pada kita, ya, dia berluakum ayyukum ahsanu amal. Dalam kehidupan kita ini, mati dan hidup tadi, ya, dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada kita berbagai-bagai ujian, ya, berbagai-bagai ujian yang kita dapat. Semua orang diuji oleh Allah. Tak kira orang tu Perdana Menteri, orang tu Presiden, orang tu Raja, orang Sultan dan sebagainya, ataupun orang tu tukang sapu dan sebagainya, Allah akan uji. Dan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu datang dalam bentuk yang berbagai-bagai. Ada orang diujikan dengan kesenangan. Ada orang diujikan dengan kesusahan. Ada orang diujikan dengan kesakitan, sakit yang bertimpa-timpa. Ya, ada orang diuji dengan kemiskinan. Semua tu ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana Allah kata, dia berluakum ayyukum ahsanu amalan. Ya, kerana ujian itu proses semula jadilah kehidupan. Tetapi bila manusia menghadapi ujian-ujian itu, ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang lebih baik amalan? Adakah kita redha dengan ujian itu? Ataupun adakah kita rasa bahawa ujian ini mengganggu kehidupan kita? Ya? Ataupun adakah kita rasa bahawa ujian-ujian yang Allah bagi itu menyebabkan kita lagi jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi inilah dia, ya, akan menjadi perkara yang perlu kita renung. Ya, dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Ada mufassirin, ya, yang menafsirkan ayat ini sebagai aksarukum lil mauti zikra. Orang yang baik amalan dia ni orang yang paling banyak ingatkan kematian. Ya, ini satu tafsiran daripada ahli tafsir tentang ayat ini. Yang dikatakan ahsanu amala itu orang yang dia banyak ingatkan kematian. Sentiasa ingat nak mati, ya. Macam mana, ya, kita dah umur sekian, umur kita dah 60, umur kita dah 50, dah 40. Allah ambil macam mana? Apa kadar kita layak? Adakah nak jumpa dengan Allah? Adakah kita dah mampu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan kita banyak mana? Ya, sembahyang kita dah banyak mana? Puasa kita dah ganti ke belum yang dulu-dulu tu?
Kerana seorang mukallaf dikira amal dia bermula daripada hari pertama dia baligh. Jadi kita kiralah kita baligh tu start umur berapa tahun. Jadi amalan kita dari bermula pada waktu itu. Kita semayang solat kita bermula waktu umur kita berapa tahun. Kita puasa bermula umur kita berapa tahun. Ini kita muhasabah diri kita. Ya. Jadi kita ingatkan kematian. Kerana ada satu hadis Nabi sebut al-kais, ya, man dasa nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdik, ya, orang yang orang yang pintar, kata Nabi SAW, siapa saja dah orang yang menundukkan hawa nafsu. Ini orang yang cerdik atas dunia Nabi sebut. Ya. Orang yang sentiasa tundukkan hawa nafsu, dijaga kehendak nafsu dia. Dan beramal wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk hari setelah kematian. Maksudnya dia dah buat preparation. Dah prepare diri dia. Ya. Apa yang nak bawa apabila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang kais, ya, orang yang cerdik, orang yang pandai. Ya. Jadi maksud dia tuan-tuan, ya, kita dah kena, ya, kumpulkan. Umur kita dah semakin meningkat, kita dah kena kumpulkan, ya, amal untuk hari setelah kematian. Kita dah tahu bila meninggal, kita dah tahu bila kita mati, tapi apa yang kita tinggalkan, kita dah reservekan untuk kematian itu. Jadi ini Allah kata, Nabi kata, orang yang terbaik, orang yang pandai, orang cerdik. Ya. Tetapi orang yang lemah, yang kurang cerdik, ialah siapa yang sentiasa mengikut hawa nafsu dia. Orang yang kurang cerdik ni orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu. Dan banyak berangan-angan pada Allah tanpa beramal. Dia lebih kepada, maknanya ikut kehendak nafsu dan dia cukup dah ni aku guys, sembahyang tak tinggal dah 5 waktu ni. Rasa macam itulah dah okey dah ni kot, ya. Tapi dia tak sedar bahawa di sana banyak lagi amal-amal yang kita kena buat. Ya, zikrullah kita, Quran kita, kerana kita tahu pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam. Ada babu zakat, babu siam, ya, babu solat, pintu ni, semua pintu ada. Dan kita nak masuk melalui pintu-pintu itu. Ya, apa amal yang kita ada? Ya, kalau semayang tak cukup, kalau puasa tak cukup, macam mana nak masuk pintu rayyan? Jadi kan itulah, orang yang macam tu kalau dia rasa-rasa aja aku cukup dah ni, aku ni dah buat jahat dah, alhamdulillah, ya. Tapi dah cukup ke belum? Situ Nabi kata dia ni taman ni, dia berangan-angan, ya, tanpa dia beramal. Itu amat berbahaya kalau berlaku pada kita. Jadi insya-Allah, ya, supaya kita dapat berubah diri kita. Okey, itu satu pandangan. Maknanya orang yang ahsana amalan ni ialah orang yang sentiasa sentiasa fikir tentang mati. Ya, fikir tentang kematian, apa bekalan-bekalan yang perlu dia. Okey. Ada satu lagi pandangan mufassirin, ya, tentang ayat ini. Ya. Ada yang menghuraikan ayat ini sebagai kita buat saja amal-amal yang ikhlas dan pegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat saja amal-amalan yang ikhlas, apa saja amalan yang kita boleh buat yang Allah terima amalan kita itu, buat yang ikhlas dan tidak melanggar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi orang yang macam tu tuan-tuan, ya, amal-amal yang kita buat yang macam tu, seperti tadilah yang saya sebut awal tadi, Quran, kita zikrullah, ya. Itu amal. Kita bantu orang, tolong orang, ya. Jadi kita banyakkan di bulan-bulan Ramadan begini, kita infak fi sabilillah. Terutama bila tak masuk bulan 10 malam yang terakhir pada minggu hadapan, insya-Allah. Ya, kerana pahalanya berganda-ganda. Jadi itu kita harapkan boleh menjadi amal-amal yang soleh yang kita buat. Jadi kalau ikut mufassirin begini, maknanya apa saja amal yang kita buat yang ikhlas kerana Allah, tolong orang kerana Allah. Ya, tolong orang kerana Allah, bantu orang kerana Allah, insya-Allah dia akan menjadi satu amal yang baik. Kita tolong orang yang angkat sampah ke ataupun duri tengah jalan, orang tu nak kena pijak duri, kita angkat duri itu. Mungkin kerana asbab itu menjadikan satu amalan kita itu menjadi ahsanu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu.
Jadi kita tengok lampu kat office nyala banyak, kita pergi tutup. Kita tutup dia kerana membazir. Itu mungkin akan menjadi satu amal yang baik yang menjadi asal amala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati Allah. Ya, contoh kita katakanlah ya, contoh pada ambil saya contoh dua orang ini. Pertamanya Sa'ad bin Mu'az. Ya. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang berlaku pada Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az dia masuk Islam setahun lebih kurang sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ya, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah setahun dia masuk Islam. Kemudian dia wafat, dia meninggal. Ya. Dia meninggal dalam 5-6 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Jadi maksudnya tuan-tuan, katakanlah ya, kalau masuk Islam setahun sebelum hijrah dan 5-6 tahun selepas hijrah dia meninggal, berapa tahun dia berada dalam Islam? Ya. Tempohnya sekejap. Kan? Tempohnya sekejap je dia berada dalam Islam. Jadi tetapi apabila dia meninggal, Nabi kata pada para sahabat bahawa Nabi kata Sa'ad ini ya, maka apabila dia meninggal itu Allah goncang, arasy Allah tu bergoncang kerana kehebatan amal-amal yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az ni. Allah terima, Allah kagum amal-amal dia. Malaikat semua mendoakan dia. Itu orang yang hidupnya sedikit. Maknanya dia berada dalam Islam hanya baru 6-7 tahun baru. Ya, tapi amal dia menyebabkan semua malaikat Allah Subhanahu wa taala kagum. Hebat dengan amal-amal yang dia buat. Dan masa 7 tahun menjadi seorang muslim. Ya. Bagaimana kita yang jadi muslim yang lama begini? Ya. Bagaimana kita nak mengambil iktibar kita ni dah berapa puluh tahun hidup kita, 40, 50 ya. Ya. Bagaimana kehidupan kita dengan amal-amal yang kita? Adakah amal kita nanti bila kita dah Allah panggil kita boleh tergoncang ke arah seperti itu? Wallahualam. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal. Ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita itu. Kemudian ada seorang lagi contoh kisah Juhainah ya, seorang imra'atul Juhainah. Jadi seorang wanita ya, kita seorang wanita yang menghadapi tuduhan berzina pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang hamil. Ketika dia hamil dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi hukum dia. Nabi kata balik dulu. Balik dulu. Bersalinlah dulu. Selepas beberapa ketika dia bersalin dan dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihukum rejam kerana kesalahan zina yang dia lakukan. Tetapi selepas dia dihukum itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi sendiri yang solat jenazah untuk dia. Nabi solat jenazah untuk dia. Hingga Umar tanya, ya Rasulullah, kan dia ni pesalah zina, Rasulullah jadi solatkan jenazah untuk dia. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar kata bahawa Juhainiyah ini taubat dia bersamaan boleh kalau nak kira taubat dia tu Nabi mafhum hadis Nabi itu Nabi kata bersamaan 70 orang taubat orang di Madinah. Taubat dia seorang nak compare dengan 70 orang taubat orang Islam yang lain di Madinah. Betapa hebatnya doa taubat orang yang melakukan zina ni, tetapi dia taubat yang first class. Jadi diterima oleh Allah bersamaan 70 orang taubat orang lain di kota Madinah. Ini contoh yang Nabi beri yang ditunjukkan pada kita bahawa itu yang dikatakan walaupun sedikit amal itu, tetapi amal itu akhirnya boleh membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan ahsanu amal. Ya, amal yang terbaik. Ya, walaupun tapi amal banyak buat tapi tak konsisten, buat amal banyak tapi tak ada kualiti. Itu susah. Biar amal yang sedikit tapi ada kuat. Ya. Kita tengok baca Quran, tengok tadabbur ayat Quran, ya, tengok renung ayat Quran, apa yang penting dalam kehidupan kita yang kait dengan ayat Quran, dan kita amalkan dia, itu lebih.
lebih baik kita baca Quran. Baca tu tawattarat tilil Quran tartila. Baca Quran dengan cara tertil, bertajwid. Belajarlah, belajar baca, belajar. Dan insya-Allah kerana kemungkinan bacaan-bacaan kita akan menjadi ahsanul amala kita di hadapan Allah Subhanahu. Wa huwal azizul ghafur. Allah kata lagi di hujung ayat itu, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Maha Kuasa, Maha Kuasa untuk membalas amal kamu, dan dialah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Sifat Allah tu Maha berkuasa. Kehebatan Allah tu Maha berkuasa. Sama seperti ayat-ayat yang sebelum diceritakan pada ayat yang pertama tadi. Dan dia tu Maha Pengampun orang yang bertaubat. Kita ingat kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan kalau kita bertaubat. Kita tak sembahyang, tak pernah sembahyang, tapi katakanlah kita umur balik, kita ada yang umur balik umur 60 tahun baru balik. 60 baru belajar sembahyang, baru belajar baca Quran, baru belajar puasa. Tapi bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taubat itu Allah terima, dengan yang taubat yang betul nasuha, insya-Allah Allah terima. Maka itulah dikatakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dosa dengan manusia, tu kena cari manusia. Tapi kalau dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat sifat Allah itu Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Ghafur. Kerana Allah sebut dalam Quran, bila kita lihat begitu, dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab muraqabah pada Allah, bawa dua ayat Quran, supaya kita sama renung. Allah kata allazi yaraka hina taqum. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubak baka fis sajidin. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk solat. Allah melihat kita ketika kita berdiri untuk solat. Macam mana waktu kita sembahyang tarawih? Macam mana waktu sembahyang tengah malam, tahajud, ada tak? Dan melihat perubahan gerakan badan kamu di antara orang sujud. Waktu sembahyang Allah perhatikan kita bagaimana kita solat. Laju ke, ekspres ke, ataupun solat mata ke lain, mata ke lain atau hati kita ke lain, solat cincang-cincang sekadar untuk menghabiskan tuntutan wajib solat. Adakah itu? Kita ingat betapa telitinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat kamu ketika kamu berdiri untuk solat, dan dia melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Satu. Kemudian Allah kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kamu pergi mana pun Allah tengok juga. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi tak boleh lari. Tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah kita pergi mana rahmat Allah ada, dosa ada. Kalau kita buat jahat, buat pada baik, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Buat baik, ada balasan ganjaran dia. Buat jahat, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Buat jahat pun ada ganjaran. Okay? Allah memerhatikan kita. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya ayat ketiga kita sempat pada ayat pertama dan kedua saja untuk hari ini, insya-Allah. Ayat ketiga dan keempat dan kelima ni nampaknya saya tak sempat nak ceritakan pada pagi ini. Baik, tapi tak apa, insya-Allah kita buat satu kesimpulan. Kesimpulan daripada ayat pertama dan yang kedua yang kita baca ini. Kesimpulannya boleh saya katakan, kekuatan kita bergantung, lagi kuat kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kuat kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segi rohani kita, jasmani kita, insya-Allah kita akan lebih tenang, lebih yakin untuk menghalangi liku kehidupan akhir zaman yang penuh dengan cabaran-cabaran dan dugaan-dugaan. Allah alam, saya rasa kena berhenti setakat ini. Aku lupa lihaza, astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merekamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Marzuki Muhammad, Timbalan Pengurusi Akademi Tamadun Islam UTM, atas perkongsian ilmu yang dicedok dari surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 5. Banyak yang dapat kita ambil sebagai panduan, sebagai ingatan bahawa kebesaran kuasa Allah itu
tiada tandingannya insya-Allah. Dan pada hari yang penuh barakah ini kami membuka majlis kerohanian ini untuk kalau ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz untuk masa sesingkat ini kami berikan ruang sekiranya ada soalan yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada soalan. Ada yang nak bertanya? Rasa tak ada yang nak bertanya tu Ustaz. Dah faham semua. InsyaAllah, Alhamdulillah. Amal je. Amal, betul. Amal. Lebih kuatlah kita bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan hari-hari yang berkabar dan yang depan ini insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Marzuki. Terima kasih kepada dekan, timbalan dekan dan seluruh warga Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, kepada Encik Airul selaku penjelas program. Alhamdulillah penuh barakah di pagi 12 Ramadan pada pagi yang penuh barakah ini. Semoga segala ilmu-ilmu yang diambil, yang dapat diambil pengajaran dan jaga panduan untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik daripada hari ini insya-Allah. Semoga dipertemukan di lain masa dan ketika. Untuk itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi. Orang cuti ni. Saya bunyi